السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni, talbis iblis, salah satunya ialah berkenaan dengan taksub kepada syekh, sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian aliran tarikat, aliran kusufian ataupun tarikat yang sesat. Kalau tuan-tuan lihat panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan sendiri pun, dan kita tahu bahawa Jabatan Mufti Negeri Sembilan mereka mempunyai satu jawatan kuasa khas bagi menapis tarikat-tarikat yang beramal di Negeri Sembilan. Maka di antara apa yang disebut ciri-ciri yang berkaitan dengan tarikat yang sesat, yang melencong itu adalah apabila kita taksub kepada pemimpin tarikat walaupun ianya bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, bertentangan dengan hukum syariat, dengan hukum syarak, tapi kita tetap mempertahankan pendapat syekh kita, pendapat guru kita. Jadi itu antara ciri yang lazim yang ada pada tarikat-tarikat yang sesat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, tarikat yang sesat ni sampai ke tahap kerana patuh kepada guru, mereka sanggup untuk serahkan isteri mereka. Kan? Patuh kepada guru, mereka sanggup untuk tinggalkan, abaikan keluarga mereka. Sedangkan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ukur seseorang tu yang terbaik, antara yang ciri yang disebut oleh Nabi ialah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi ini yang kita perlu berhati-hati. Apatah lagi ada statement kan, penceramah yang mengatakan bahawa kalau Nabi ke kanan, tok guru dia ke kiri, dia akan ikut tok guru dia. Ini statement yang sangat bahaya. Statement seperti ini sangat bahaya dan sangat mengelirukan. Jadi kita pada malam ini kita akan teliti berkenaan dengan apa yang berlaku dalam kumpulan-kumpulan tarikat yang sesat, taksub yang berlaku dalam kumpulan-kumpulan seperti ini. Baik, sidang hadirin mukminin, yang dikatakan taksub kepada syekh
tarikat ataupun taksub kepada tok guru secara tanpa mengira sama ada itu adalah selari ataupun tidak dengan hukum syarak. Bila kita sebut taksub, apa maksud taksub? Iaitu dia mengikuti syekh dia, mengikuti tok guru dia tanpa dia mempedulikan dalil. Itu taksub. Dia tak peduli dalil kata apa, dia tak peduli. Yang penting dia ikut guru dia dan dia mempertahankan tok guru dia secara membuta tuli. Jadi kalau seseorang pengikut tarikat itu dia pertahankan syekh dia ataupun guru dia secara membuta tuli, walaupun guru dia salah, maka itu disebut sebagai dia telah fanatik ataupun dia telah taksub kepada guru dia, dan ini adalah dilarang dalam agama. Sebab apa? Sebab setiap manusia tetap melakukan kesalahan, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui dari segi sejarah Islam pun, bukan sahaja tarikat, dalam sejarah Islam pun bila tuan-tuan mengaji tentang perkembangan mazhab, bila tuan-tuan belajar tentang perkembangan mazhab fiqh dalam agama kita ni, tuan-tuan akan dapati bahawa taksub kepada guru, taksub kepada ulama dalam mazhab memang berlaku kepada keempat-empat mazhab. Nanti kita akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana ketaksuban ini berlaku, mempertahankan, melampau dalam menjulang guru dia, tokoh dia, sehingga dia tidak peduli tentang agama Islam itu sendiri. Dan ini sangat bahaya. Kan? Kita memang disuruh, dianjurkan menghormati guru kita, betul? Kita memang dianjurkan untuk menghormati para alim ulama. Yes, kita akui. Kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang saleh, betul? Tetapi mengangkat mereka secara melampau sehingga mempertuhankan mereka, tidak peduli hukum syarak, ini sangat dilarang dalam agama. Dan kesilapan macam ni telah berlaku kepada agama lain. Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak mahu mengulangi kesilapan seperti ini. Baik. Satu contoh yang berlaku, perkataan yang batil, ialah datang daripada seorang tokoh yang famous dalam mazhab Hanafi. Nama dia Abul Hasan Al-Karhi Al-Hanafi. Dia kata apa? Ini contoh, tuan-tuan, sebab nanti kita akan bagi contoh setiap kumpulan. Untuk berlaku adil, kita takkan sebut satu mazhab sahaja yang melampau. Kita akan tunjuk bahawa setiap mazhab, setiap kumpulan ni, setiap puak ni, dia ada geng yang melampau. Tujuan dia bukan kita nak hina mana-mana pihak, tapi tujuan dia untuk kita belajar bahawa dalam Islam ni setiap mazhab tu dia ada pelampau dia, bermakna bahawa itu tidak mustahil berlaku kepada kita. Tidak mustahil. Kalau dia boleh berlaku kepada mazhab Hanafi, dia boleh berlaku kepada ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Hanbali, bermakna ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat melampau kepada syekh tidak mustahil berlaku kepada sesiapa pun di kalangan kita. Kita jangan duk rasa 100% aku tidak melampau. Jangan. Kemungkinan itu boleh berlaku. Baik, apa contoh ucapan yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Karhi Al-Hanafi? Ini kira seorang alim dalam mazhab Hanafi. Dia kata bahawa setiap ayat dan hadis, dia kata setiap ayat dan hadis yang berbeza dengan penganut mazhab kami makna mazhab Hanafi, dia kata maka harus ditukar maknanya atau dihapus hukum dia. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa melampau ni, kalau setakat ucapan Nabi pergi ke kanan, Tok Guru pergi ke kiri, itu menunjukkan kepada kita bahawa daripada dulu lagi benda ni ada dah. Dan ini antara penyakit yang melanda alim ulama. Yang kita duk mengaji malam ni kitab Talbis Iblis.
Berapa muka surat yang tuan-tuan ada tu? 500 lebih muka surat. Imam Ibn Jauzi menunjukkan kepada kita bahawa orang yang alim pun tidak dapat mengelak daripada tipu daya iblis. Kita jangan duk rasa, oh kita dah mengaji lama, kita mengaji tiap-tiap malam, macam-macam kitab kita duk tadah, macam-macam tok guru dah kita pergi mengadap, bermakna kita selamat daripada tipu daya ini. Tidak. Kita yang kena ambil sikap berhati-hati supaya iblis tidak mempermainkan kita. Maka dia kata setiap ayat dan hadis yang berbeza dengan amalan penganut mazhab kami, mazhab Hanafi, maka mesti ditukar maknanya. Kalau tak boleh tukar makna ayat Quran, tak boleh tukar makna hadis Nabi, maka hendaklah dihapuskan, dibatalkan hukum dia. Oh, dahsyat tuan-tuan sekalian. Orang alim pun dia buat silap bila dia terbabas dalam sayang dia yang melampau kepada mazhab dia. Sama juga contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia bawa contoh satu orang mazhab Hanafi. Dia haramkan orang mazhab Hanafi, lelaki, daripada berkahwin dengan perempuan daripada mazhab Syafi'i. Dia rasa dia betul, dia mazhab Hanafi, dan dia rasa mazhab lain semua salah. Terutamanya pertembungan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Maka dia kata lelaki di kalangan mazhab Hanafi tidak boleh berkahwin dengan perempuan daripada mazhab Syafi'i. Punya dahsyat tuan-tuan. Bila melampau dengan mazhab. Sedangkan kita belajar, kita mengaji tuan-tuan, 4 mazhab ni muktabar. Siapa di kalangan kita mazhab Hanafi pun kita boleh ikut dia kalau dia jadi imam. Siapa di kalangan kita mazhab Maliki pun bila dia jadi imam kita ikut, sah semayang kita. Syafi'i sebentarlah lah kita mazhab Syafi'i. Malah kalau ada orang Arab ke mana datang tempat kita, dia jadi imam, dia mazhab Hambali, sah semayang. Kita tak ada masalah benda tu tuan-tuan. Selagi dalam ruang lingkup 4 mazhab yang muktabar ini kita tidak ada masalah. Tetapi yang kita nak tunjuk kepada tuan-tuan, ada segelintir di kalangan orang Islam, dia taksub kepada puak dia. Ini sangat bahaya. Dan dia kata apa? Dia kata, kalau nak kahwin juga, dia kata, dengan perempuan daripada mazhab Syafi'i, maka hendaklah dikiaskan perempuan daripada mazhab Syafi'i itu setaraf dengan ahlil kitab. Macam kita nak kahwin dengan perempuan Yahudi ataupun perempuan Kristian. Yang tu boleh, dia kata. Kias macam tu. Ini contoh melampaunya kan orang dalam mazhab Hanafi. Baik. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia yang terkenal Siyar A'lamin Nubala, dia cerita apa? Dia cerita pasal Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra. Dia pernah jadi imam sembahyang di Masjid Abdullah selama 60 tahun. Siapa yang cerita ni? Imam Zahabi. Dia jadi imam selama 60 tahun. Lamalah sampai dia lanjut usia dah uzur. Dia ni mazhab Syafi'i. Dia ni mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, dia jadi imam. Dia jadi imam, sembahyang subuh ada kunut. Sembahyang subuh ada kunut. Macam kita lah kan. Di masjid kita ni, kita sembahyang subuh ada kunut. Kemudian bila dia dah uzur, dia dah tak larat semua ni, dia diganti oleh satu orang imam lain, imam barulah yang bermazhab Maliki, mazhab Maliki. Jadi bila kawan ni mazhab Maliki, dia tak buat kunut subuh. Dia tak buat kunut subuh. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sembahyang subuh ni ada kunut mazhab Syafi'i je. 3 mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, tidak ada kunut subuh, tidak disunatkan kunut subuh secara berterusan lah, kecuali kalau ada musibah dan sebagainya. Bermakna di kalangan orang Islam
mengamalkan kunut subuh secara berterusan dalam sembahyang subuh itu adalah kumpulan minoriti, bukan kumpulan majoriti, bukannya jumhur ulama, bukan jumhur. Jadi bila diganti oleh imam daripada mazhab Maliki, dan dia tak buat sembahyang subuh dengan kunut subuh secara berterusan. Jadi masyarakat dah biasa dah dengan Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra yang duk kunut subuh bila sembahyang subuh. Kemudian apa berlaku? Mereka boikot imam baru yang datang daripada mazhab Maliki dengan mengatakan bahawa sembahyang subuh kita tidak lagi sah, tidak sah sebab tak buat kunut subuh. Dia punya taksub kepada kunut subuh tu sampai tahap dia menganggap wajib. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh dia bukan wajib. Kunut subuh adalah sunat ab'ad. Sunat hak tu hak kecil, hak ringan. Ab'ad, maknanya kalau tertinggal disunatkan sujud sawi, bukan wajib sujud sawi pun. Tapi manusia ni tuan-tuan, bila dia taksub kepada mazhab, dia tengok siapa sembahyang subuh, dia tak buat kunut subuh, bermakna dia sesat. Bermakna dia telah berdosa. Bermakna sembahyang dia tidak sah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kalau benar sekalipun pendapat mazhab Syafi'i itu adalah pendapat minoriti, kerana 3 mazhab yang lain kata tidak sunat mengamalkan kunut subuh secara berterusan. Jadi ini contoh tuan-tuan sekalian. Bukan kata kita benci atau kita menentang kunut subuh, tak, kita hormat siapa nak buat kunut subuh sebab itu mazhab Syafi'i. Maka buatlah sunat mengikut mazhab Syafi'i. Tapi jangan sampai melampau hingga angkat dia tu macam wajib, sehingga benci kepada saudara seagama yang tidak melakukan kunut semasa sembahyang subuh. Ini salah, ini melampau. Jadi itu antara contoh-contoh yang kita boleh tengok secara permulaannya. Jadi fanatik ni, taksub ni tuan-tuan, iaitu dia rasa dia je yang betul, orang lain semua salah, kan? Yang bukan ikut guru dia, siapa yang tidak mengaji dengan guru dia, maka semua tak betul. Hanya yang mengaji dengan guru dia sahaja yang betul. Ini yang cuba ditanam oleh tarikat-tarikat yang sesat. Ikut tarikat lain sesat, ikut mazhab lain sesat, ikut guru lain untuk guru lain sesat. Ini contoh taksub yang membuta tuli. Maka betul ataupun salah seseorang itu bergantung dia puak mana, parti mana. Sekarang ni politik, kan? Parti mana? Kalau bukan daripada parti kita, semua salah. Ini masalah tuan-tuan. Kita tidak lagi melihat seseorang tu berdasarkan kepada akidah dia, berdasarkan kepada amalan dia di sisi Allah dan Rasul. Jadi benda ni berlakulah. Tambah pula bergaduh NGO sama NGO, hak ni persatuan apa, yang ni persatuan apa, ni parti mana, yang ni aliran sufi, kesufian mana, tarikat mana, masa bergaduh antara satu sama lain. Maka kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terpedaya dengan golongan macam ni. Dan tuan-tuan kena ingat, mereka pun pandai. Mereka tidak bawa benda sesat tu secara cepat, segera, tak. Dia buat sikit-sikit. Dia tanam ketaksuban itu sedikit demi sedikit. Biasanya tanpa kita sedar. Bila kita dah taksub pada masa tu, apa yang syekh ni cakap, guru ni cakap, kita akan terima bulat-bulat. Kita tidak ada lagi tapisan. Itu adalah benda yang bahaya. Baik, kita bagi contoh setiap kumpulan ni tuan-tuan. Kita mulakan dengan mazhab Hanafi, iaitu seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi, nama dia Muhammad Alauddin, kan? Dalam mazhab Hanafi dia kata apa? Ini disebut dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Ad-Durrul Mukhtar dia sebut, kan? Dia kata apa? Dia kata fala'natu rabbina a'dada ramlin ala man radda qawla Abi Hanifah. Dia kata, tuan-tuan yang tak tahu bahasa Arab pun bila tuan-tuan dengar perkataan yang depan tu, tuan-tuan dah tahu dah apa dia nak cerita. Fala'natu rabbi, dia kata,
Kita yang tak pandai bahasa Arab ni pun bila dengar fala'natu rabbi, kita tahu dah ni cerita Tuhan laknat. Tuhan laknat. Siapa yang Tuhan laknat ni tuan-tuan? Ini dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar disebut. Siapa yang Tuhan laknat? Fala'natu rabbi. Dia kata laknat Tuhan kami, kan? Fala'natu rabbina, kan? Fala'natu rabbina maknanya apa ni, laknat Tuhan kami. A'dada ramlin, banyak mana? Sebanyak pasir, sebanyak pasir yang duk ada. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah cerita kepada tuan-tuan kat sini ke kat mana, pasal suami dia benci kat bini dia melampau, dia benci sungguh-sungguh. Bukan benci sikit-sikit, dia benci sungguh-sungguh. Jadi bila dia benci bini dia, isteri dia cerai bini dia tu, dia ikut emosi, dia ikut perasaan marah dia, bukan ikut hukum agama. Ini contoh orang bila melampau, tuan-tuan. Sebab tu kita nak buat apa pun, pertimbangkan hukum syarak, pertimbangkan Quran dan sunnah, kan? Jangan duk ikut ni rasa nak marah tu. Suami ni tuan-tuan, dia benci sungguh kat bini dia ni. Dia kata apa? Suami ni kata kat isteri dia kata, aku cerai hang. Dia kata, aku cerai engkau ni sebanyak pasir dekat luar tu. Dia punya benci tu. Agama kita kata cerai 3 kali. Talak ni dia ada 3. 1, 2, 3. Tapi dia punya benci kat bini dia, benci yang melampau, dia tak peduli dah hukum syarak. Quran ke hadis ke dia letak tepi, dia ikut dalam benda yang ada dalam diri dia, dalam perasaan dia. Punya meluat kat bini dia, dia kata kau kira sendiri berapa banyak pasir kat luar tu. Tu, orang bila melampau macam tu. Laki bini bila melampau tuan-tuan, dia benci kat isteri dia macam tu. Sama dalam masalah kita dalam agama. Dia kata apa? Dia kata laknat Tuhan kami sebanyak bilangan pasir. Kira sendiri berapa banyak bilangan pasir kat tepi pantai, tepi laut semua tu, atas darat semua, bilang sendiri berapa banyak. Terhadap siapa? Ala man, atas kepada siapa? Man radda qawla Abi Hanifah, terhadap siapa-siapa, terhadap orang yang menolak perkataan Abu Hanifah. Tuan-tuan, Abu Hanifah betul dia seorang yang alim, seorang ulama besar. Malah dia antara 4 mazhab yang utama, yang muktabar. Tapi dia tetap seorang manusia. Kita menghormati dia sebagai ulama. Kita menghormati dia sebagai antara orang yang banyak berjasa dalam mengembangkan ilmu agama. Tetapi dia bukanlah seorang yang bertaraf Nabi sehingga tidak boleh ditolak perkataan dia. Tapi Muhammad Alauddin, sebagaimana yang disebut dalam Ad-Durrul Mukhtar, menunjukkan kepada kita bahawa melampaunya sampai tahap kalau tolak perkataan Abu Hanifah, maka dia kata laknat daripada Tuhan kami. Ini melampau. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan duk ingat orang alim tidak silap. Jangan kita bila kita ikut tarikat, kumpulan pengajian, halaqah mana-mana, maka ustaz kita tu tak silap. Memanglah tuan-tuan mungkin kagum dengan seseorang ustaz, tuan-tuan mungkin kagum dengan seseorang tokoh, tapi jangan dengan sebab kita kagum dengan seorang tokoh sehingga menutup kebenaran, sehingga mata kita buta daripada melihat kebenaran. Biasalah kita kagum dengan orang. Adik saya nombor 2 tuan-tuan nama Mahathir. Pasal apa? Sebab tok saya kagum dengan Tun Mahathir. Tu zaman tahun 72, adik saya nombor 2 lahir tahun 72. Masa tu saya tak ingat Tun Mahathir masa tu menteri pelajaran ke apa masa tu. Tapi dia sedang naik dalam politik. Jadi apa ni, datuk saya dia sangat kagum dengan Tun Mahathir masa tu. Jadi bila cucu dia lahir, adik saya lah yang nombor 2 tu, ayah saya tak sempat sampai di Kelantan. Ayah saya mengajar di Johor, tak sempat sampai. Dapatkan dia bagi nama Mahathir. Kan? Itu tak jadi masalah. Tuan-tuan kagum dengan siapa? Tuan-tuan kagum dengan
Mahathir tuan-tuan nak bagi anak tuan-tuan ataupun cucu tuan-tuan nama Mahathir. Tuan-tuan kagum dengan orang tu, ambil nama orang tu. Ada anak guam saya, dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya nak minta izin nak bubuh nama anak saya Ahmad Jailani, nak ambil sempena nama saya." Setiap orang dia kagum dengan seseorang, dengan jiran dia ke, dengan guru dia ke, dengan siapa-siapa pun. Setiap orang dia ada idola dia lah, kalau kita guna istilah idola. Tapi jangan sampai bila kita kagum dengan seseorang, semua benda yang datang daripada dia kita terima bulat-bulat walaupun bertentangan dengan agama. Jangan. Itu salah. Jadi ini contoh kan yang disebut dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Tokoh dalam mazhab Hanafi pun melampau juga. Walaupun mazhab Hanafi mazhab yang muktabar, mazhab yang bagus kan. Abul Hasan Al-Karhi Al-Hanafi yang saya sebut nama dia tadi kan. Dia kata apa? Setiap ayat dan hadis yang berbeza dengan penganut mazhab Hanafi maka perlu ditakwil kan. Mengikut mazhab Hanafi ataupun hukum dia mansukh. Oh, tak boleh tuan-tuan macam tu. Ini masalah dia. Kita tak boleh sebut Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kita nak ikut Tok Guru kita ke kiri. Tak boleh, itu taksub tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Kita kena berhati-hati bila menggunakan perkataan yang membabitkan Nabi kita. Kena ada adab. Kalau ayah nak pergi kat ni, ayah pergi ya, saya nak pergi kat ni. Itu tidak ada adab. Kita dengan ayah pun kita tak boleh cakap gitu tuan-tuan. Mak nak pergi kedai tu, mak pergi, saya pergi sini. Jangan, kita kena ada adab. Dengan adabnya, intonasi suaranya, kita kena ada cara. Itu dengan ayah kita, dengan ibu kita. Apatah lagi dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Maliki. Baik, kita tengok mazhab Maliki pula. Mazhab Maliki tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia ada juga benda-benda yang macam ni. Contohnya dia kata apa? Laulam yakun malikan lakana dinu halika. Seandainya bukan kerana Imam Malik, Imam Malik, maka agama ni hancur. Imam Malik tu memang seorang yang alim, seorang yang berjuang mempertahankan, mempopularkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa rujukan pun memang kepada Nabi. Tapi janganlah kita angkat tokoh kita dalam mazhab kita Imam Malik ini sampai tahap kalau Imam Malik tak ada, agama ni hancur. Ni dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Jadi kekaguman kita tu kita kena ada batas. Ada batas. Begitu juga contoh yang ada dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Juwaini ini disebut dalam kitab Mughithul Khalq. Dia kata apa? Imam Juwaini rahimahullahu taala, dia seorang yang alim, kan? Seorang yang alim. Yang tu kita tak nafi. Dia kata apa? Dia kata menurut kami, setiap orang yang berakal, yang ada akal, dan seluruh orang Islam, sama ada yang duduk di timur ataupun yang duduk di barat, dia kata sama ada duduk dekat ataupun duduk jauh, dia kata wajib mengikuti mazhab Syafi'i. Mana boleh kata wajib ikut mazhab Syafi'i? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Maknanya kalau tak ikut mazhab Syafi'i, berdosalah. Maknanya siapa yang ikut mazhab Maliki, berdosalah dia. Siapa yang ikut mazhab Hanafi, dia berdosa. Siapa yang ikut mazhab Hambali, dia berdosa. Macam tu ke ajaran Islam? Tak boleh. Optional lah. Kalau orang tu tak ikut mazhab Syafi'i, tapi dia ikut mazhab muktabar yang lain, kan? Dia ikut mazhab Maliki. Dia tak ikut Syafi'i tapi dia ikut Maliki, ataupun dia tak ikut Syafi'i, dia ikut Hanafi, ataupun dia ikut Hambali. Maka dia orang Islam yang kita terima dia sebagai saudara seagama kita. Sebab itu mazhab yang muktabar. Baik. Kemudian contoh dalam mazhab Hambali, kan? Dalam mazhab Hambali ini disebut oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Contoh satu orang yang taksub dengan mazhab Hambali. Dia kata, ana Hambali ma hayaitu wa in amut fa wasiyati linnasi an yatahambalu. Dia kata,
Dia kata pesanan aku, dia kata aku ni Hambali, aku ni aku ikut mazhab Hambali. Ma hayaitu wa in amut. Dia kata selama mana aku hidup, aku mati tetap dengan mazhab Hambali. Ni macam cerita orang bercinta lah sebelum kahwin, kan? Ikrar sehidup semati. Masa sebelum kahwin memanglah sehidup semati. Tapi bila dah kahwin, ada masalah rumah tangga, bercerai ke apa ke mati ke apa ke, tak adanya, kan? Jadi ni contoh orang yang taksub dengan mazhab Hambali. Dia kata apa? Dia kata aku mazhab Hambali. Selama mana aku hidup sampai aku mati, aku mazhab Hambali. Dan dia kata pesanan aku kepada manusia supaya manusia mesti bermazhab dengan mazhab Hambali. Melampau, tuan-tuan, melampau. Mazhab dia je betul. Mazhab Syafi'i salah, mazhab Hanafi salah, kan? Mazhab Maliki salah. Melampau. Masuk mazhab Hambali bukanlah salah, tapi bila engkau melampau dengan mazhab Hambali, itu salah. Syekh Saudi je betul, syekh lain semua salah. Ini bukan ajaran agama. Kita tak boleh kata hanya Saudi saja yang betul. Ulama Azhar salah, ulama Jordan salah, ulama mana Tunisia, Jazair semua salah. Tak boleh, kan? Kita kena guna common sense, guna akal kita, kan? Yang paling penting panduan kita Quran dan hadis. Itu yang paling penting. Baik. Maka ucapan-ucapan ini memang ada dalam semua empat mazhab. Walaupun mazhab itu muktabar, tapi yang jenis melampau ni memang ada. Jadi sebab tu kita kena hati-hati, kan? Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, kita tak boleh, kan? Kita tak boleh bila kita belajar agama ni kita melampau, kan? Walaupun bagus kita belajar agama, tapi sebab kita kagum dengan kumpulan kita, kagum dengan tok guru, dengan syekh kita melampau. Kemudian apa yang disebut oleh dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, yang disebut oleh Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi, masa dia puji Imam Abu Hanifah, dia kata Imam Abu Hanifah ni dia kata mukjizat Nabi yang paling besar selepas Quran. Dia punya kagum tu dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata Imam Abu Hanifah ni mukjizat Nabi paling besar selepas Quran. Lepas Quran tak ada mukjizat lain. Imam Abu Hanifah yang paling besar. Cukuplah kelebihan dia dengan berkembang luasnya mazhab Hanafi, dan tidak pernah dia keluarkan satu-satu pendapat melainkan pendapat dia itu diambil oleh semua orang Islam. Kita ni biasalah, tuan-tuan, kita kagum dengan satu orang. Setiap benda yang dia cakap tu, kita rasa hebat sangatlah. Dan kita tengok pengaruh tok guru kita tu, syekh kita tu, memang ramai orang pakai pendapat dia. Dan kita menganggap bahawa setiap patah perkataan guru kita semua orang pakai. Bukan, tak semestinya gitu. Mungkin kita kagum dengan guru kita, tapi orang lain pun dia punya pendapat dia sendiri. Jadi kita jangan melampau dalam mengkagumi guru kita. Dan dia kata apa? Dia kata sejak daripada zaman Imam Abu Hanifah hidup lagi, dia kata, sehingga ke sekarang ni, dia kata Allah Ta'ala sentiasa memperkasakan mazhab Hanafi dan pengikut-pengikut mazhab Hanafi, sehingga kan Isa ibnu Maryam akan berhukum dengan mazhab Hanafi. Bila masa pula Nabi Isa turun akhir zaman akan menegakkan hukum berdasarkan mazhab Hanafi? Ini bila melampau, tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh, kan, bila kita melampau benda-benda yang macam ni. Baik. Kemudian kita tengok apa yang disebut tentang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa buruknya sifat taksub ini. Yang pertamanya surah An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Allah
takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih. Siapa-siapa yang menyalahi perintah Allah, dia kena takut ditimpa cubaan, musibah oleh Allah ataupun dengan azab yang pedih. Sama ada ditimpa fitnah, kan, cubaan, atau ditimpa azab yang pedih. Dia kena ada takut. Dia kena ada rasa takut. Sebab apa kita tak boleh, tuan-tuan, sebut bahawa kita ni nak ikut tok guru kita walaupun menyalahi Quran dan hadis? Siapa yang belajar syariat Islam dia tahu masadirus syariah dua je, Quran dan hadis. Itu masadirus syariah, sumber syariat Islam. Dan dua ni, Quran dan hadis, dia panggil sumber utama, primary sources, sumber yang utama. Ijma', qiyas, ijtihad ulama' yang bawah-bawah tu dia panggil secondary sources. Kenapa dia panggil sumber secondary? Kenapa Quran dan hadis disebut primary? Sebabnya ialah yang ulama' kat bawah ni, ijma', qiyas ke apa yang kat bawah ni, dia tidak boleh bercanggah dengan Quran. Kalau secondary sources, ijtihad ulama' bercanggah dengan Quran, dengan sendirinya ijtihad ulama' tu terbatal, tak boleh pakai. Kalau ijtihad ulama' itu bercanggah dengan sunnah, maka dengan automatik apa yang diijtihadkan, hukum yang keluar daripada mana-mana ulama' sekalipun, hendaklah diketepikan. Sebab tu nama dia primary sources, sumber utama. Baik. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, aku heran dengan satu kaum, dia kenal sanad hadis, dia tahu hadis yang sahih, autentik apa semua, kemudian dia berpegang juga dengan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, sedangkan Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang kita baca tadi, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Dia kata, kemudian Imam Ahmad kata apa? Tahukah kamu apa dia fitnah yang Allah Ta'ala sebut tu? Antusibahum fitnah. Kamu tahu tak fitnah tu apa? Imam Ahmad kata syirik. Dia kata fitnah dalam surah An-Nur ayat 63 tu maksudnya syirik. Imam Ahmad kata boleh jadi jikalau dia menolak sebahagian daripada sunnah Nabi, maka dalam hati dia akan berlaku kesesatan hingga dia hancur binasa. Dia kata hingga dia hancur binasa. Cuba tuan-tuan tengok perkataan Imam Ahmad. Dia banding dengan siapa, tuan-tuan? Dia banding orang yang kenal hadis, kenal sanad hadis, tahu pasal sanad, tahu pasal hadis sahih, hadis apa semua ni, dhaif, maudhu' apa semua, tapi masih berpegang kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia banding dengan Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan. Sufyan Ats-Tsauri ni orang sesat ke? Bukan. Sufyan Ats-Tsauri bukan orang sesat. Sufyan Ats-Tsauri ulama' yang besar, salafus salih, kuat berpegang dengan sunnah Nabi. Tapi dia buat satu perbandingan supaya kita hati-hati. Dengan Quran, kena hati-hati. Dengan hadis, dengan hati-hati. Walaupun dengan ulama' besar seperti Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan tanyalah mana-mana ulama' dalam negara kita. Ada atau tidak siapa-siapa yang menyesatkan Sufyan Ats-Tsauri? Tidak ada. Kita semua sepakat dalam dunia Islam, bukan saja di Nusantara ni, seluruh dunia Islam, nama Sufyan Ats-Tsauri adalah satu orang tokoh kibar, seorang tokoh ulama besar, salafus salih yang mana sangat dekat dengan sunnah Nabi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Jangan sekali-kali kamu pergi ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri, kamu tolak Quran. Jangan sekali-kali kamu ambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri, kamu tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan logik akal kita, takkanlah Sufyan Ats-Tsauri nak bawa kita jauh dari Quran. Logik akal kita mengatakan takkanlah Sufyan Ats-Tsauri akan membawa kita jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, nasihat dia sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Kita ni mentang-mentang belajar pondok sikit, belajar tarikat sikit, tak tahu datang punca daripada mana. Belajar jumpa kenal ada satu ustaz mana, entah syekh itu syekh ini apa semua.
Oh, sibuk dah nak tolak Quran. Ada yang ni tok guru aku hak lebih diutamakan. Ketepikan yang sunnah Nabi dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana firasat apa yang dijangkakan, yang dilihat oleh Imam Ahmad, sifat melampau yang berlaku di kalangan orang Islam, sehingga dia buat perbandingan hatta dengan Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar sekalipun. Jangan kita ambil perkataan dia kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Sebab dia takkan betul 100%, tuan-tuan. Dia takkan betul 100%. Hari ini kita tengok ada orang dia melampau, dia taksub. Pasal apa? Sebab ni parti dia. Betul ke salah? Kemudian ni parti kena pertahankan. Kok mana pun kena pertahankan. Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab ni dia punya tarikat dia. Kita kena pertahankan guru tarikat kita walaupun dia silap. Sebab nanti akan hancur tarikat kita kalau kita tak pertahankan dia. Ini silap, tuan-tuan. Tak boleh. Yang kita wajib pertahankan adalah al-haqq, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita wajib pertahankan Allah dan Rasul walaupun kita terpaksa mengorbankan guru kita sekalipun. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Satu lagi, surah Al-Baqarah ayat 166. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, iaitu ketika mana orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, seksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Surah Al-Baqarah ayat 166. Apa kata Syekh Muhammad Sultan Al-Maksumi? Dia kata apa? Dia kata ayat ni dia diibaratkan macam petir, macam kilat halilintar. Petir datang. Ayat ni surah Baqarah ayat 166 yang kita baca tadi. Dia kata ayat ni macam petir. Petir kepada siapa? Petir kepada orang bodoh ni yang duk taklid kepada guru, kepada syekh. Kerana sikap bodoh mereka, taklid membuta tuli kan kepada pendapat manusia dalam masalah agama. Sama ada tokoh tu masih hidup ataupun tokoh tu telah meninggal dunia. Dah mati pun angkat lagi duk jadikan itu sebagai kubur keramat. Ini perangai setengah yang melampau ni, tuan-tuan. Taklid dalam masalah akidah walaupun itu salah. Taklid juga. Orang dah kata dah bintang zodiak ni sesat, boleh jadi syirik. Oh, pertahankan juga tok guru dia. Pasal apa? Tok guru aku kena pertahankan. Ulama dah kata dah mandi safar ni sesat, batil, benda yang sesat, benda yang boleh menyebabkan syirik. Oh tak, pertahankan juga. Kita rasa sedih, tuan-tuan, dengan fenomena yang berlaku seperti ini. Benda yang halal, benda yang haram semua diketepikan. Pasal apa? Ini puak aku. Ini syekh tarikat aku mesti pertahankan. Dia kata, sedangkan benda-benda yang macam ni ada daripada Quran, ada daripada hadis yang dah cerita dah benda-benda macam ni. Kenapa kita masih lagi pertahankan benda yang batil? Maka tidak boleh kita mengambil pendapat daripada guru kita sedangkan kita tahu ulama-ulama muktabar telah pun kata benda tu sesat, benda tu syirik dan seumpamanya. Baik. Jadi apa dia, tuan-tuan sekalian, kesan daripada kita beramal dengan benda-benda yang macam ni? Kita kena tahu kalau kita taksub apa akan jadi. Ini sebagai ingatan kepada kita semua. Yang pertamanya ialah bila kita taksub, akhirnya benda yang benar macam mana sekalipun, hujah tu kuat macam mana sekalipun, orang bawa dalil kepada kita Quran dan hadis macam mana sekalipun, kita pejam mata. Tak mau tengok. Pasal apa? Ni sebab syekh aku kata lain. Ini bahaya. Janganlah duk pakai pendapat kata Nabi pergi ke kanan, syekh pergi ke kiri, tok guru pergi ke kiri, nak pakai tok guru juga. Jangan pakai kata-kata yang macam ni, sangat bahaya. Sebab akhirnya dia punya kesan dia, implikasi dia, bila orang bawa ayat Quran tak mau tengok, nak pakai syekh juga.
Orang bawa hadis Nabi tak mau tengok, nak ikut syekh juga, itu bahaya. Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa tuan-tuan dalam Majmu' Fatawa, dia kata majority orang yang taksub ni, dia tidak mendalami ayat Quran. Bila dia taksub, dia takkan tengok dah ayat Quran, dia takkan mendalami dah, dia takkan kaji dah, explore ayat Quran dah. Dia tak minat dah. Bila taksub, dia tak mau kaji dah hadis-hadis Nabi, sebab dia pegang hak tok guru dia, hak syekh dia. Kita kalau kita minat dengan kebenaran, kita tengok syekh kita kata lain, hadis kata lain, kita akan explore, kita akan study, kita akan kaji, kita akan dapat maklumat lagi. Ni pasal apa syekh aku bercakap bertentangan dengan hadis? Pasal apa syekh aku bercakap bertentangan dengan tafsir yang muktabar? Kita akan study. Ini berlaku kepada orang yang ikhlas, kepada orang yang tidak taksub. Tapi orang taksub, dia tak mau dah. Pasal tafsir ini, syarah hadis ni bertentangan dengan ustaz dia, kan, dengan tokoh yang dia kagumi. Kemudian yang kedua, kesan dia tuan-tuan sekalian ialah kalau kita bawa dalil tu sahih sekalipun, dia akan tolak mentah-mentah. Dia akan tolak mentah-mentah. Dia tak akan bagi perhatian. Ini satu contoh benda yang boleh berlaku. Kemudian selain daripada itu, orang yang taksub ni dia akan suka bergaduh. Dia akan suka bergaduh, kan, benda yang tak patut bergaduh pun dia akan besar-besarkan. Baik, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia bawa contoh dalam Mizanul I'tidal, iaitu kata-kata Muhammad bin Musa, kan, Al-Barasaguni rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Seandainya aku jadi pemimpin, nescaya aku akan ambil cukai daripada pengikut mazhab Syafi'i. Dia punya benci kepada mazhab Syafi'i itu, dia kata kalau dia jadi pemimpin, dia akan kenakan tax, cukai kepada penganut mazhab Syafi'i. Yang berlaku dalam masyarakat kita lagu ni ya tuan-tuan. Dia tak kira dah Islam sama Islam ke apa, dia tak kira dah. Kawan tu baca Quran juga, ikut hadis Nabi juga, dia tak kira. Tapi sebab puak lain, dia benci, dia meluat sebab puak lain. Ini bahaya tuan-tuan sekalian. Kemudian contoh yang disebut oleh Muhammad Sultan Al-Maksumi, dia cerita apa? Dia kata di Jepun, ni cerita dekat Jepun. Ada orang Jepun ni, dia nak masuk Islam. Ni cerita ni di Tokyo. Yang duk jaga pusat Islam, Islamic Center di Tokyo tu, mazhab macam-macam lah, kan. Di peringkat antarabangsa kat luar negara ni tuan-tuan. Dia bukan macam negara kita. Kita ni kebanyakannya Syafi'i, kebanyakannya. Kat sana dia bercampur, kan, mazhab macam-macam di Tokyo. Jadi yang India ni, yang staff India ni kata apa? Bila orang Jepun ni nak masuk Islam, dia kata kena ikut mazhab Hanafi lah. Dia duduk sibuk pasal mazhab. Orang tu nak masuk Islam, dia sibuk pasal mazhab. Dia kata kena ikut mazhab Hanafi, dia kata. Sebab hanya mazhab Hanafi yang betul. Dia punya taksub. Lepas tu di pejabat Islamic Center di Tokyo ni ada pula orang Jawa, orang Indonesia. Staff daripada Indonesia, orang Jawa. Dia kata apa? Dalam banyak mazhab, yang terbaik hanya mazhab Syafi'i. Jadi orang Jepun bila nak masuk Islam, dia kena ikut mazhab Syafi'i. Bergaduh depan yang nak masuk Islam ni, menyebabkan orang Jepun ni keluar daripada pejabat tu. Patut kita uruskan syahadah dia masuk Islam, tapi kita bergaduh depan dia pasal nak tentukan mazhab mana. Ini contoh tuan-tuan. Kita kalau ada orang nak masuk Islam, tak payah pedulilah dia nak ikut mazhab mana. Kita syahadahkan dia dulu, ajar dia Islam tu apa. Lepas tu dia nak ikut mazhab apa tu, pulang kepada dia. Kan? Kita jangan berkeras dalam masalah ni. Kemudian satu lagi yang ulama kata, bahayanya bila kita taksub, walaupun betul sekalipun, hujah dia jelas, kita akan tolak. Kan? Kita akan tolak. Jadi ini antara perkara yang berlaku. Kemudian satu lagi, bila orang bagi dalil, kita akan permainkan dalil itu. Sebab kita dah taksub, tak sama dengan kehendak dalam kumpulan kita, maka itu yang akan berlaku. Kita akan permainkan dalil-dalil yang orang bagi kepada kita. Dan satu lagi, sampai tahap mengubah nas, kan, ubah hadis-hadis Nabi itu yang jadi hadis maudhu'. Pasal apa? Sebab kita terlalu taksub dengan pegangan kita. Jadi banyaklah yang dibawakan contoh kepada kita tentang bagaimana golongan yang mempertahankan kumpulan mereka sampai tahap
memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita tidak termasuk di kalangan orang yang taksub. Soal kita menghormati syekh kita, guru kita banyak berjasa, tunjuk, ajar kepada kita, bimbing kita, yang tu kita akui. Kan saya sendiri ada ramai guru, daripada guru sekolah rendah, sekolah menengah sampailah dalam bab agama kan. Kita hormati mereka. Tapi saya sendiri pun tidak pernah terima pendapat guru saya, walaupun dia datang daripada Mesir, datang daripada Sudan, datang dari Saudi dan sebagainya, kita tak pernah terima 100% pendapat dia. Kan? Setiap manusia dia ada silap dia, tapi itu tidaklah menghina keadaan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, orang-orang yang melampau tadi, tokoh-tokoh yang melampau tadi, bila kita sebut nama dia, kita tetap sebut rahimahullahu ta'ala. Kita tetap hormat dia walaupun dia melampau kan? Sebab manusia ni dia tetap ada silap dia. Yang penting kita jangan mengikuti kesilapan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi tuan-tuan, lindungi saya, melindungi kita semua daripada sifat taksub kepada syekh kita, dan moga-moga Allah Ta'ala tunjuk kepada kita satu-satunya jalan kebenaran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.